ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya Allah pertemukan kita pada malam ini, malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kita dah biasa dengan sembahyang tarawih. Namun orang yang Allah kehendakkan dia untuk mengingatinya akan terus sembahyang tarawih hingga ke akhir Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita nak maklum bahawa surah ini surah Al-Qadar nama dia. Qadar dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita kadar lah. Itu tak kena Qadar ni takdir. Asal perkataan takdir. Kita ditakdirkan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman ayat 1 sampailah ke ayat 5. Inna anzalnahu. Inna sesungguhnya kami. Sebab tu tak boleh tinggal kalau baca Quran, tak boleh tinggal sabdu. Sabdu tu tunjuk kepada 2 nun. Di situ ada 2 nun. Tak boleh baca inna, tak boleh. Inna anzalna. Pasal di situ ada 2 nun. Satu nun nunut taukid, nun orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang panggil adawatun nasib dalam bahasa Arab lah. Taukid wa adawatun nasib. Yang kedua nun niyabatan anin nahnu, ganti daripada perkataan kami. Sesungguhnya kami. Allah sebut dalam ayat surah tu, sesungguhnya kami. Allah gunakan ganti nama dirinya itu dengan kami. Kalau kita baca inna, maka ganti nama tu hilang. Ganti nama tu hilang. So inna sesungguhnya kami, iaitu Allah. Kami tu Allah. Ganti nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala ataupun mukhatab, orang yang bercakap. Orang yang bercakap dengan siapa? Siapa yang bercakap? Allah yang bercakap. Kepada siapa? Siapa yang nak dengar? Sekarang ni siapa yang nak dengar? Siapa dengar? Bila baca Quran, tuan-tuan, Allah berbicara, bercakap. Bercakap pada siapa? Siapa yang nak dengar?
Kalau tak mau dengar, dia tak baca Quran. Kamu tak mau dengar, dia tak akan duduk di masjid. Tuan-tuan ni sebenarnya bila sembahyang tadi, bila Allah, kita Pak Imam baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Akhirnya kita baca waladhdallin, akhirnya kita amin. Kita amin kepada apa? Amin kepada doa yang imam baca tadi. Amin kepada doa yang imam baca tadi. Atau faham kena sembahyang, bila Pak Imam baca Quran, kena faham mukhatabah yang kita dengar hari ini adalah kalamullah. Allah sedang bercakap dengan kita. Bila Pak Imam baca, kita dengar bahawa Allah sedang bercakap dengan kita. Cuma kita je tak faham. Pasal kita tak belajar bahasa Arab. Itu kena mengaji, kan? Anzalnahu, kami turunkan padanya. Hu tu, nya tu, Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Hu, nya tu balik kepada siapa? Quran. Pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Maka ulama mengatakan malam Lailatul Qadar ni bila? Nabi SAW menyebut dalam hadis, banyak riwayat, antaranya Nabi SAW menyebut taharrau Lailatul Qadr fi ashri awakhir minar Ramadan. Bersungguh-sungguh cari Lailatul Qadar pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada hadis Nabi SAW menyebut taharrau fil witri indal ashr awakhir Ramadan. Tariklah pada malam ganjil-ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan. Maka ulama jumhur, bukan ittifaq tuan-tuan, kalau mengaji fiqah ni dia ada jumhur, dia ada ittifaq. Jumhur ulama, kebanyakan ulama menyatakan bahawa Lailatul Qadar itu berlaku pada bulan Ramadan dan 10 akhir Ramadan. Kebanyakan ulama, bukan semua ulama. Ada pula hadis Nabi SAW menyebut Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Maka inilah pendapat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Maka malam 27, tuan-tuan siapa pergi Mekah, malam 27 ni orang yang duduk yang dekat-dekat dengan Mekah. Orang Arab lah, kan? Dekat-dekat dengan Mekah. Dia akan terus duduk, akan pergi ke Mekah semayang tarawih, semayang tahajud malam 27. Ini pendapat Sayyidina Abu Bakar, riwayat Nabi, hadis juga. Adapun pendapat Sayyidina Imamuna Syafi'i, kata apa? Malam Lailatul Qadar itu pada malam 23. Dah lepas. Kalau Imam Syafi'i, malam 17 dan malam 23. Kenapa 17? Kerana ketika itulah berlakunya peperangan Badar. Al-Quran turun, Allah sebut dalam surah Baqarah, saya baca pada awal, tazkirah awal Ramadan itu diturunkan pada bulan Ramadan. Hudan linnas, petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin, maka wal furqan, membezakan antara hak dan batil. Maka setengah ulama mengatakan, antaranya Imam Syafi'i mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 17 Ramadan. Kerana ketika itulah menangnya tentera Badar dalam peperangan pertama yang diketuai oleh Nabi SAW. Sehingga kan Ahlul Badar ini mempunyai kelebihan. Pak Imam baca tadi, radhiyallahu anhum, ayat tadi, tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Pak Imam baca tadi. Itu cerita tentang Ahlul Badar. As-sabiqunal awwalun. Itu cerita tentang Ahlul Badar. Mereka mendapat title radhiyallahu. Saya dah cerita siapa title radhiyallahu anhum ni, dia tak sama dengan title Tun, tak sama dengan title Tan Sri, tak sama dengan title Datuk Sri. Siapa dapat title radhiyallahu anhum ni, Allah jamin dia syurga.
Allah jamin dan juga dan Allah kasih dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa tajuk kita membangunkan malam malam-malam sebelum akhir Ramadan. Ni tajuk yang diberi oleh Pak Imam kepada saya. Saya pun ni kali pertama saya dapat tajuk ni. Sebelum ni saya mengajar kitab, kan? So maka ada pendapat ulama mengatakan 10 Lailatul Qadar itu tidak semestinya berlaku pada 10 terakhir Ramadan. Tapi kita saya komen sikit. Kita komen sikit ulama. Antaranya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Siapa dia? Wali Allah besar, dia panggil imam. Kenapa kita panggil wali Allah besar? Kerana dialah keturunan Al-Haddad hari ini adalah keturunan para ulama yang besar daripada Yaman, dan dia juga seorang ulama yang buta, mengarang kitab. Antara kitab yang selalu kita dengar ialah nasihat agama. Dia kata dalam kitab dia tu, dia kata, aku berpendapat bahawa Lailatul Qadar ini tak semestinya berlaku di malam 10 terakhir Ramadan. Apa yang penting kata saya apa yang penting kata Imam Haddad, kita panggil Imam Haddad. Apa yang penting ialah setiap orang dia ada Lailatul Qadarnya sendiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada malam itu cirinya tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun, pada malam itu turunlah malaikat dan roh. Roh ni siapa? Ulama jumhur mengatakan bahawa adalah Jibril alaihi salam. Turun buat apa? Turun mengaminkan doa-doa orang yang berdoa pada malam Lailatul Qadar. Apakah tandanya? Tanda orang dapat Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia akan dapat jiwa tenang dan tenteram, tak ada rasa masalah. Ini tak beli baju raya tak pening, dia tak ada pening dah nak beli baju raya. Dia tak pening dah nak tak buat kuih raya lagi ni, tak pening. Pada malam tu dia beramal rasa tenang dan tenteram. Tak ada masalah. Hati dia gembira. Start dari bila? Start dari masuk maghrib tadi. Start daripada masuk maghrib tadi sampailah sebelum subuh, ketika sebelum subuh. Dia bangun malam tu senang, gembira, sembahyang tahajud, rasa nikmat. Rasa tenang dan tenteram. Pak Imam baca panjang pun tak ada gundah gulana. Panjang sangat Pak Imam ni, bila nak habis. Tak ada pun masalah pada ni, walaupun dia ada masalah ketika itu. Masalah apa? Baju raya tak beli lagi, kuih raya tak buat lagi. Itu masalah dia. Ataupun macam mana aku nak raya kampung ke, nak raya sini balik kampung ni kan, aku kena ambil cuti. Dia dah salah. Tapi ketika dia sembahyang, semua masalah tadi hilang. Ketika dia beribadah pada malam itu, semua tadi hilang dan dia berasa tenang dan tenteram. Itu orang yang mendapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan kalau dah dapat, bagi tahu. Jangan simpan seorang-seorang. Tak tahu Ustaz, bila Ustaz? Kalau dulu orang kata air jadi beku, pokok sujud kan. Kita tak tahulah, mungkin dapat ke tak dapat. Tak pernah jumpa tu air jadi beku, pokok sujud, tak pernah jumpa. Itulah yang dikatakan Dr. Hamka dalam kitabnya apa? Tafsir Al-Azhar mensyarahkan malam Lailatul Qadar. Adapun pendapat yang mengatakan malam tu air jadi sejuk, nak ambil air jadi sejuk, nampak pokok sujud tu, tiada asas dalam agama. Maksudnya tak ada asas agama, tak ada disebut oleh Nabi, tak ada disebut oleh para sahabat.
Tapi mungkin itu karamah seorang wali yang kita tak payahlah. Sebab Allah ni bila nak bagi tahu malam tu Lailatul Qadar, dia sayang kepada kita. Nanti kita sambung sikit lagi. Malam Lailatul Qadar itu kata ulama, apabila kita telah mengubah diri kita menjadi totally seorang yang dulunya pemaksiat, tak keluar daripada kita dapat Lailatul Qadar itu, keluar diri kita menjadi 360 darjah. Maksudnya apa? Kita dah rasa benci nak buat maksiat. Adapun kata hamka, seseorang yang, misal contoh saya cakap saya dah cerita dah sebelum ni, seorang muallaf masuk Islam kerana mendengar Al-Quran panggil dia, ambil aku baca, ambil aku baca. Ini cerita betul tuan-tuan, ini cerita betul. Muallaf tu masih hidup, saya dah cerita dah sebelum ni. Ambil aku baca, ambil aku. Kesnya Ustaz Suhaimi pernah mengajar ni, tak pernah Ustaz Suhaimi kawan saya pergi masa PKP, bawa Quran masuk ke Jalan Raja Laut, pergi tempat-tempat maknyah. So kita nak bagi makan sambil kita bagi Quran. Bila kita sampai satu tempat ni, ketua maknyahnya ni seorang Kristian. Ketua maknyah ni seorang Kristian. Ini ceritanya, ini benar berlaku. Saya bila tengok dia, saya rasa ya Allah, betapa hebatnya Allah. Saya rasa betapa hebatnya Allah. Pasal apa? Allah nakkan dia Islam. Allah nakkan di Islam. Bila Allah kehendakkan di Islam, Allah jadikan PKP. Allah jadikan PKP, Allah jadikan virus apa kita COVID. Allah nakkan Islam ni. Kalau kita baca, kita tengok Allah, kita nak tengok dia, nampak Allah, kita tahu betapa hebatnya Allah, betapa Allah sayang dia. Kalau tidak dengan PKP dan COVID, tidak berbanan untuk makan dan minum, tak adalah NGO macam kami ni nak bergerak. NGO Ustaz Suhaimi, NGO Perkim. Tuan-tuan kalau buka iKim, dia ada punya slot dia. NGO macam kami nak gerak, dan kami terfikir nak bagi makan ke sana. Bila sampai makanan, kita bagi makan kepada orang Islam, tapi kita juga santuni makan kepada orang bukan Islam yang ada kat sana lah. Tapi kita sediakan Al-Quran bagi kepada orang Islam, maknyah yang Islam. Dengan harapan bila kita bagi di Islam, ketika ini Allah sentuh hati dia dan dia bertaubat, dengan harapan. Tetapi yang menjadi tidak disangka-sangka, maknyah tadi, yang Kristian tadi, dengar Quran tu panggil, ambil aku baca, ambil aku baca, ambil aku baca. Tuan-tuan pernah dengar ke Quran panggil ambil baca? Tak pernah kan? Dia Allah, ni kerja Allah panggil. Ni kerja Allah. Maka dia pergi jumpa Ustaz Suhaimi, dia menangis-nangis, saya nak baca Quran, saya nak pegang Quran, saya dengar dia cakap ambil aku baca dan saya nak peluk Quran. Ustaz Suhaimi kata, kamu tak Islam, tak boleh pegang Quran. Tak boleh pegang Quran. Tak Islam, tak boleh pegang Quran. Kalau nak pegang Quran, masuk Islam. Kalau nak pegang Quran, masuk Islam. Dia kata, tak apalah, demi saya cintakan kitab ini, saya masuk Islam. Dia masuk Islam. Itulah titik Lailatul Qadar dia. Tuan-tuan kena faham. Itulah titik Lailatul Qadar dia. Kenapa? Dia telah disapuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila ada titik tu, kita ambil, tangkap. Ni Ramadan ni banyak banyak orang panggil bisikan-bisikan, bangun makan sahur, kurang-kurang semayang tahajud 2 rakaat.
bangun makan sahur, kurang-kurang kamu bertaubat sembahyang taubat 2 rakaat. Itulah titik pertama, titik panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. So bohong tu, jangan bohong. Sebab tu Allah kata dia tu maha adil. Ni faham tak? Orang kata Allah zalim, kenapa bagi dia kafir? Tak. Kerana Allah sentiasa panggil kita. Bila kita dapat titik itu, kita beramal. Ketika kita beramal, hati kita getar. Tenang, menangis. Bertaubat, menangis pada malam tu. Itulah titik Lailatul Qadar kita. Boleh faham tuan-tuan? Sebab tu bila sebut tentang Lailatul Qadar, kenapa kita kena bangun malam? Allah bukan nak pun kita sembahyang pada ibadah kepadanya. Akan sebut tanya soalan lah. Saya soalan. Kita sembahyang 8 rakaat. Pak Imam main rakaat. Ada orang 20 rakaat. Panjang. 20 rakaat panjang. Adakah sembahyang kita tadi manfaat kepada Allah? Saya tanya, adakah manfaat kepada Allah? Tak manfaat tuan-tuan. Allah kata engkau beribadah banyak mana pun, hamba-Ku satu dunia beribadah kepadaku selama-lamanya pun dia tidak beri manfaat kepada aku. Ini hadis kursi. Hamba-Ku satu dunia tak beribadah kepadaku, maksiat kepadaku, dia tidak memberi mudarat kepadaku. Tak terima mudarat kepadaku. So nak apa sebenarnya? Kita kena faham. Allah nak apa? Kerana Allah sayang kita. Sebenarnya kita ni termasuk dalam rahim Allah. Saya dah cakap dah. Rahman boleh kena kepada Fir'aun, boleh kena kepada Abu Lahab, boleh kena kepada Abu Jahal, boleh kena kepada apa macam-macam Abu lah. Kan? Tapi Rahim tak boleh kena kepada mereka. Rahim kita, Allah ni, kita dah berada dalam radar Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Berada dalam radar Rahim Allah Maha Penyayang. Maka dia utus Nabi. Nabi kata bangun sahur, pada sahur ada barakah. Allah sebut dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur orang mukmin ini beristighfar. Bila lagi kita boleh bangun sahur, tuan-tuan? Bila lagi kita boleh bangun sahur kalau tidak di pada bulan Ramadan? Kecuali orang dah biasa bangun. Tak boleh. Kena ingat, bila sebut tentang Lailatul Qadar, kita disunatkan, bahkan Nabi, ada hadis Nabi mengikat kainnya. Maksudnya apa jadi pun, aku tak akan setubuh isteri aku. Duduk di masjid dan surau-surau. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu apa tuan-tuan? Kata Tok Guru ni, Allah yarham Tok Guru ni Aziz. Saya minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Tok Guru Allah yarham Tok Guru ni Abdul Aziz sana. Dah berhenti 5 minit, dah 2 minit lagi. 9:45 ni. Dalam benak kita, bila kita bangun sahur, ketika itu Allah akan menyapa kita. Bila kita sembahyang tahajud, ketika itu kita sedang berbicara dengan Allah. Macam saya tadi, sebenarnya Allah nak bercakap dengan siapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah bercakap dengan kita. Kita sedang disapa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita baca Qul ya ayyuhal kafirun la fahamkan. Katakan wahai orang kafir, kami tidak aku tidak akan menyembah Tuhan apa yang kau sembah. Walaupun kita baca Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu
ahad, Esa. Allahus samad, sebab tu bila semayang kita baca Allah, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa dia Allah nak bagi tahu kita? Maka kita kena kaji lagi. Apa tu ahad? Apa itu samad? Apa itu? Apa itu tidak sekufuk dengan yang lain? Kaji, faham. Kita dengar, kita baca, tapi kita tak faham apa Allah nak sampaikan kepada kita. Tadi Allah semayang tadi, Allah nak sampaikan kita ni sifat as-sabiqunal awwalin, mereka yang awal-awal masuk Islam itu radhiyallahu anhum, Allah memberikan mereka title radhiyallahu anhum. Kita pun faham, kalau yang fahamlah, tak faham gitu je lah kan. Kata apa Tok Guru ni Aziz, ketika itu kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa nak minta. Berkhalwat, ketika itu kita berkhalwat, bersendirian dengan Tuhan kita. Ketika itu kita sendiri, tak ada siapa yang dengar. Nak ngadu ke pengadu? Mengadu. Allah mendengar. Bahkan Allah menyatakan, aku mencari hamba-Ku sepertiga malam untuk mengkabulkan, mendengar apa yang dipinta, aku kabulkan. Siapa yang minta maaf dengan aku, minta ampun dengan aku ampun kan 1/3 malam. Aku turun 1/3 malam. Allah turun sendiri. Ni pula malam terakhir, Jibril datang melihat semua hamba-hamba Allah yang berdoa, dia mengaminkan. Dia yang mengaminkan. So tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya yang disebutkan dengan malam Lailatul Qadar. Menukar takdir kita yang dulu lupakan Allah, yang dulu tak taat kepada Allah, dia akan menjadikan kita hamba yang taat totally 360 darjah. Hamba yang besok akhirnya akan mati dalam Islam. Kita tentu tuan-tuan, mati dalam Islam ke tak? Abdullah bin Ubay semayang belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mati dalam keadaan tidak Islam. Tapi siapa yang mencapai Lailatul Qadar, confirm dia mati dalam Islam. Maka bila dia telah mencapai, ini tanda orang mencapai Lailatul Qadar, dia akan rasa Quran itu manis. Dia akan rasa sembahyang itu satu nikmat. Dia akan rasa puasa itu satu nikmat dan bersyukur. Dia akan rasa dia akan cinta kepada Al-Quran dan membenci orang yang membenci Al-Quran dan membenci maksiat. Ini tanda orang dapat Lailatul Qadar. Kalau belum lagi tuan-tuan, carilah sampai hati kita memang rasa nikmat dengan Islam dan rasa nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dengan Allah tu macam mana tak tahulah tuan-tuan. Kena belajar benda-benda tu, kena belajar, kena kaji, kena tanya orang-orang yang pernah rasa. Saya rasa untuk malam ni. Orang Lailatul Qadar, kenapa kita kena bangun qiyamul lail? Kerana kita nak cari nikmat tu, nak carikan supaya kita hidup di dunia selamat dan akhirat mendapat syurga. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Saya tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.